Assalamualaikum dan selamat pagi. Perdana Menteri mahu kawasan Parlimen Pematang Pauh kembali kepada Barisan Nasional pada pilihan raya umum 8 Mac ini. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata sekiranya Pematang Pauh kembali semula kepada BN, segala pembangunan yang telah disusun akan dijayakan di kawasan itu. Datuk Seri Abdullah yang berucap pada Majlis Bersama Rakyat di Gua Perahu Pematang Pauh malam tadi berkata Pematang Pauh pernah menjadi kubu kuat UMNO. Katanya rakyat tidak akan kecewa apabila memilih BN. Harapan BN menawan Pematang Pauh disandarkan kepada calonnya, Datuk Firdaus Ismail. Kerusi Parlimen Pematang Pauh salah satu kerusi panas. Ia disandang Presiden PKR Datin Seri Wan Azizah Wak Ismail sejak pilihan raya umum 1999. Perdana Menteri terdahulu melancarkan projek menaik taraf serta pembinaan pusat jantung dan pembedahan Hospital Pulau Pinang. Dalam ucapannya, Datuk Seri Abdullah melahirkan rasa bangga dengan pencapaian kerajaan BN menyediakan kemudahan perubatan dan rawatan terbaik kepada rakyat. Tahapnya tinggi walaupun bayaran begitu murah. Kita beri bayaran yang murah bukan kerana khidmatnya tak bermutu, bukan kerana hospitalnya tak baik, maka kita bayar dengan bayaran yang murah, tidak begitu. Tapi murahnya bayaran itu disengajakan oleh kerajaan. Kerajaan mahu khidmat ini adalah khidmat yang diberikan dengan kos yang rendah, yang juga wajar, yang boleh dibayar oleh rakyat kita. Projek di bawah rancangan Malaysia ke-9 ini membabitkan kos pembinaan RM110 juta. Ia merangkumi pembangunan pusat jantung dan pembedahan baru dilengkapi infrastruktur serta peralatan tercanggih. Tolak DAP dan sokong calon komponen BN dari MCA atau gerakan. Itu gesaan Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak kepada pengundi dari kaum Cina apabila membuat pilihan dalam pertandingan 1 lawan 1 antara parti komponen itu dengan DAP. Katanya dengan memilih MCA atau gerakan, suara kaum itu sebenarnya lebih kukuh jika BN sekali lagi diberi mandat memerintah negara. Kalau kaum Cina memberi sokongan pada calon-calon mereka, terutama sekali calon MCA dan gerakan, maka suara mereka itu lebih kuat dalam kerajaan, lebih menguntungkan mereka daripada mereka menerima apa yang didakyahkan oleh parti DAP. Beliau diminta mengulas mengenai DAP yang berkempen undi MCA seperti mengundi UMNO. Datuk Seri Muhammad Najib menegaskan melalui MCA dan gerakanlah banyak isu yang membabitkan kaum itu dapat diatasi. Antaranya soal pendidikan dan ekonomi. Mengenai Kelantan, beliau yakin BN mampu merampasnya dari PAS. Ia berdasarkan sambutan dan angin perubahan yang melanda negeri itu. Beliau turut yakin BN dapat mempertahankan majoriti 2/3 dalam pilihan raya umum esok. Jangan salah guna masjid untuk berkempen dan memecah belahkan ummah semata-mata untuk meraih undi ketika menyampaikan khutbah Jumaat. Timbalan Perdana Menteri berkata kesucian rumah Allah harus dipelihara dan tidak seharusnya dicemari ceramah politik. Kita tak pernah gunakan masjid untuk politik. Jadi PAS tak patut gunakan masjid untuk tujuan politik. Masjid ni satu tempat rumah ibadat, rumah Allah, yang mana sepatutnya jadi tempat penyatuan umat Islam dan bukanlah tempat yang boleh menimbulkan perpecahan sesama umat Islam ataupun ketegangan sesama umat Islam. Datuk Seri Najib sebelum itu merasmikan Arkid Mara dan penubuhan Majlis Pembangunan Usahawan Bumi Putra Daerah Pekan. Menurutnya, kerajaan pusat melakukan yang terbaik untuk kemajuan masa depan Kelantan dan yakin rakyat akan memberi sokongan padu kepada BN. Ini pula peringatan JAKIM yang sudah menerima laporan ada pihak yang menggunakan khutbah Jumaat untuk berkempen. Laporan diterima JAKIM daripada pihak berkuasa negeri di Terengganu, Kelantan dan Pulau Pinang. Dia bukan sahaja memberi risiko perpecahan sesama umat Islam, tetapi dalam keadaan tertentu ia juga boleh melibatkan keharmonian antara kaum dan penganut agama lain.
Dan ini yang kita beri perhatian berat. Mengikut Akta Jenayah Syariah 1997 Seksyen 11, kesalahan membaca kutubah tanpa tauliah boleh didenda RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk rekod, hampir 6,000 masjid diberi kebenaran mengendalikan kutubah Jumaat. Bertemu kembali. Perancangan yang teliti serta berwawasan dari pemimpin BN berjaya melonjakkan negara ke tahap yang lebih tinggi. Antaranya menjadikan kelapa sawit sebagai komoditi utama pada tahun 1970-an. Hasilnya, komoditi itu kini bukan sahaja menjana pendapatan negara, tetapi membawa kemajuan dan kemakmuran pekebun kecil. Dan dia tidak menjadi tanaman ajaib kalaulah pada tahun 70-an lagi kerajaan tidak memutuskan bahawa inilah tanaman yang akan membawa kejayaan, kemakmuran kepada pekebun-pekebun kecil seluruh tanah air. Kerana itulah keputusan kita buat 30 tahun dulu. Datuk Seri Najib berkata demikian pada majlis bersama pekebun kecil dan pekerja ladang sawit di Stadium Malawati Shah Alam. Katanya menerusi komitmen berterusan kerajaan, harga minyak sawit kini berada pada paras RM3,800 setan. Ini menyumbang pendapatan RM800 setan kepada setiap pekebun kecil. Hasil penyelidikan dan pembangunan oleh agensi terbabit, pengeluaran komoditi itu berjaya ditingkatkan serta mencana pendapatan ekspor RM41.8 bilion tahun lalu. Pendapatan ekspor tahun ini dijangka mampu mencecah lebih RM50 bilion. Bukan janji kosong itu azam calon BN pada pilihan raya umum kali ini. Bagi kawasan luar bandar, membasmi kemiskinan, menyediakan kemudahan asas yang lengkap dan meningkatkan taraf hidup rakyat antara agenda utama. Manakala meneruskan kesinambungan pembangunan tetap menjadi matlamat. Di Johor, pelbagai pendekatan diambil calon bagi memperkenalkan diri kepada pengundi. Menjelang pengundian Sabtu ini, kempen kini lebih tertumpu kepada mendekati pengundi dalam kumpulan kecil. Kesempatan singkat digunakan untuk menjanjikan pembangunan berterusan di kawasan terbabit serta menjelaskan pelbagai isu semasa seperti kenaikan harga barang dan minyak. Dia menang 9 hari bulan, dia nak turunkan minyak. Dia kata ada 80 bilion keuntungan Petronas. Dia akan guna 10 bilion daripada keuntungan Petronas itu untuk turunkan harga minyak. Dan bagi dua negeri di utara Semenanjung, Kedah dan Perlis, antara negeri idaman PAS sejak 1999. Dua negeri itu juga antara negeri yang sering menjadi igawan buruk PAS. Sebaliknya sentiasa menjanjikan kemenangan besar buat BN. Namun pilihan raya kali ini dilihat akan membawa perubahan positif kepada Kedah selepas Datuk Seri Mazir Khalid menerajuinya sejak Disember 2005. Sokongan rakyat kepada Barisan Nasional nampaknya semakin dekat dengan election ini semakin meningkat. Pengaruh Barisan Nasional untuk semua kaum, Melayu, Cina, India dan juga masyarakat Siam nampak ada peningkatan. Di Terengganu, nama Muhammad Rosli Harun, calon BN Don Sura dan Matulidi, Jusoh, calon Parlimen Dungun mungkin baru dalam politik Terengganu. Namun ia bukan halangan untuk menjadi wakil rakyat yang berwibawa jika terpilih. Pengalaman luas sebagai penjawat awam di pelbagai agensi kerajaan di Terengganu menjadi bekal untuk membela rakyat. Sesuai dengan kedudukan Dungun di luar bandar, membasmi kemiskinan, khususnya kemiskinan tegar, matlamat utama. Dalam pada itu, BN Terengganu yakin akan berjaya mempertahankan negeri itu. Hampir 4 tahun BN merampas semula Terengganu dari PAS dan dalam tempoh singkat itu kerajaan negeri berjaya menurunkan kadar kemiskinan penduduk negeri itu sebanyak 7.5%. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Idris Jusoh, angka itu berjaya dicapai atas kesungguhan pemerintahan BN membangunkan ekonomi dan membela rakyat Terengganu. Pencapaian itu sekaligus menafikan tuhmahan PAS yang memainkan isu kemiskinan di Terengganu sebagai modal meraih undi. Kadar kemiskinan Terengganu telah berkurangan sejak Kerajaan Barisan Nasional memerintah negeri Terengganu. Ini mustahil. Kerana kadang-kadang tadi mustahil mengatakan kadar kemiskinan telah turun daripada 15.4 kepada 6.5. Golongan jumlah orang miskin telah berkurangan daripada 30,860
kepada 13,164 dan pendapatan purata telah meningkat daripada 1,984 menjadi 2,463 pada tahun 2007. Peningkatan sebanyak 7.5% tahun. Alhamdulillah. Dan sempena hari mengundi yang semakin hampir, doa selamat dianjurkan. Itu yang dilakukan BN di Dun Taman Medan. Calon BN Dun Taman Medan diwakili Munaliza Hamzah. Majlis baca Yasin diadakan di bilik gerakan BN. Munaliza berazam untuk meningkatkan tahap keselamatan di kawasan itu yang sebelum ini menjadi tumpuan berikutan kes kehilangan Syalini Muhammad Nasha 5 tahun. Munaliza akan bertanding 1 lawan 1 dengan calon PKR. Apa akan terjadi pada negara kita?